Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jadi kita telah selesai mengenai perkara yang membatalkan wudu, iaitulah ada 5 perkara. Yang pertama, semua yang keluar daripada salah satu daripada 2 jalan, kubur dan dubur. Sama ada angin, air ataupun apa saja. Yang kedua, tidur yang tidak tetap kedudukannya. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk, pitam, sakit ataupun gila, wal'iyadzubillah. Yang keempat, bersentuh antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, termasuklah dengan isteri dia. Yang kelima, menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain, sama ada kubur atau dubur dengan tapak tangan dan perut-perut jari tanpa berlapis. Jadi dalam permisalan kita lepas, kita telah jelas tentang masalah bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan ini. Dalam mazhab Syafi'inya batal semaya, sentuh rasa tak rasa pun sudah dikira bersentuh. Tapi 3 mazhab lain lagi tidak batal kalau cakap sentuh saja. Kemudian tambah lagi perkara yang membatalkan wudu, iaitulah murtad, dipanggil ar-riddah, wal'iyadzubillah, dan makan daging unta. Semua bagi mazhab Syafi'i makan daging unta tak batal wudu, tapi ada mazhab yang kata batal berdasarkan pada hadis yang orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita kena berwudu dengan daging unta? Nabi kata, ya. Orang tanya pula kita kena berwuduk dengan daging kambing. Nabi kata ikutlah. Nak wuduk tak sah pun tak ada masalah. Itu tambahan. Jadi perbincangan kita malam ini iaitu perkara-perkara yang disyaratkan berwuduk ketika hendak melakukannya. Jadi benda ni, amalan ni tak boleh kita buat kecuali dalam keadaan kita berwuduk. Yang pertama, iaitulah sembahyang. Tak boleh sembahyang kecuali sudah ada berwuduk, sudah mengangkat hadas. Manakah dalil dianya? Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu hingga kedua buku lali. Itu dalil dia, bukan sekat dalil suruh berwudu saja. Sekali dengan perbuatan wudu. Allah Ta'ala royak kepada kita, ini dia panggil fardu ataupun rukun wudu, dia mesti kena buat. Kalau tak buat hari, tak jadi wudu. Tambah lagi, iaitulah niat wudu. Kita baca dalam perbincangan lepas. Tambah lagi wajib juga ataupun rukun yang wudu juga, iaitulah niat. Yang keenam ditambah dengan tartib. Ingat lagi tak? Adapun sunat-sunat wudu, maka banyak dia. Rasa kita telah tersabar sudah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, Allah tidak menerima sembahyang seorang kamu bila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Ini dalil ya, sekali lagi. Allah tak terima sembahyang kalau kita berhadas sehingga kita berwudu. Lagi tak ambil wudu, tak boleh. Sama ada wudu itu dengan air ataupun dengan debu. Ya, dia akan mari pada ni. Menurut riwayat daripada Imam Muslim rahimahullahu taala, Imam Muslim riwayat apa dalam hadis dia, tidak diterima sembahyang dengan tidak bersuci. Manakala tak suci, sembahyang dia tidak diterima. Jadi syarat nak kau wuduk ni yang pertamanya, salat. Sama ada sembahyang sunat, sembahyang fardu, termasuklah sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah kena ada wuduk juga. Yang kedua, tawaf.
tawaf mengelilingi Kaabah. Tawaf juga mesti berwudu. Kalau batal wudu, kena tubik ambil wudu lain. Itu yang kita dulu ajar bagi maklumat tentang pendapat ulama masalah tawaf, masalah wudu. Jadi tawaf-tawaf ni bukan supaya kita pergi sorang di masjid. Orangnya beribu. Kalau musim haji, di akhir Ramadan, beratus ribu orang. Jadi macam mana kita boleh kawal diri kita daripada tersiden dengan tersentuh perempuan. Sama ada disentuh atau kita menyentuh. Jadi dua-dua ni berlaku. Oleh kerana tawaf ni, dia perlu kepada wudu, maka kita kena cari satu penyelesaian yang boleh menyelamatkan kita daripada suasana-suasana yang tidak baik. Daripada kita duduk sigu orang, lari orang, duduk jikoh orang. Demikian juga, tidak khusyuk. Tengok pelagon kaki siapa nak mari sepuh kita. Jadi tawaf mengelilingi Kaabah kerana tawaf juga seperti sembahyang yang diwajibkan bersuci dalam melakukannya. Tawaf mesti ada wudu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu haula al-bait mithlu as-salah illa annakum tatakallamuna fihi, faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair." Maksudnya tawaf mengelilingi Baitullah itu sama seperti sembahyang. Tawaf ni hukum semaya juga. Mana itu satu dia kena tutup aurat, kena ada wudu. Melainkan kamu boleh bercakap ketika melakukannya. Beza dengan semayanya, tawaf boleh kecek. Maya tak boleh. Tawaf boleh cakap. Mana kalau orang tanya kita tu boleh goyak. Tahun berapa dah? Pak. Dekat tu je lah, jangan duduk. Jangan duduk sama-sama, jangan duduk bicara lagi. Jangan duduk lepak tu, sudah kawal ni. Saya roti payah kau nak cakap. Tak. Dia luar hal. Mana kita cakap pun sekadar. Pasal kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh cakap. Yang pentingnya boleh cakap. Kamu boleh bercakap-cakap ketika melakukannya. Oleh itu, siapa yang bercakap ketika itu, maka janganlah. Fala yatakallamanna. Dia mari nun belakang itu, maknanya dia menguatkan. Jangan sekali-kali dia bercakap, kecuali yang baik-baik saja. Kecil molek. Jangan duduk kecil. Tak lebih-lebih doa. Jangan. Dua kurang tu. Yang ketiga, menyentuh perempuan dan menyentuh Al-Quran dan menanggung atau membawa Quran. Jadi kalau kita bawa tak ada wudu, tak boleh kita sentuh Al-Quran. Bawa Quran kau, baca tak apa, sentuh tak boleh. Baca, sentuh tak boleh. Bawa tak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuhnya melainkan orang yang suci saja. Jadi banyak lagi perbahasan sini. Ini dalam mazhab Syafi'i dan beberapa pandangan yang mengatakan Quran ini tak boleh sentuh sama sekali. Kecuali dengan berwudu. Ada juga dia bahas ayat ni illal mutahharun di sini dengan mana malaikat bukan orang. Jadi perbahasan itu panjang. Jadi kita ambil lah pendapat ini kerana somel nak jaga Al-Quran. Biar kita beradab dengan Al-Quran. Nak pergi dia tu biar ada wudu. Nak akad dia pun ada wudu. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Quran illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran melainkan orang-orang yang suci, orang yang bersih. Jadi Quran ini tak boleh sentuh dia, kecuali yang bersih. Semuanya ada juga perbahasan di sini panjang. Ulama-ulama mengatakan kalau Quran itu bercampur dengan tafsir. Maknanya Quran sebelah, tafsir sebelah. Bawah pun ada huraian pula. Maka di sini boleh kita bawa Quran. Tapi jangan sentuh ayat dia. Boleh kita bawa Al-Quran. Jadi kalau kita sama-sama bila Ramadan, biasa kita nak baca Quran banyak ni. Nak bawa di mana-mana, bawa cari tafsir. Kalau ada tafsir terjemahan tepi tu, mana kita bawa Quran pun tidak, kalau tak ada wudhu pun, tidak menghalang kita daripada nak bawa Quran. Adalah pendapat yang mengatakan kita boleh bawa Quran dalam keadaan tersebut. Tapi lebih hormat pada Quran, sehingga kita meneruskan pendapat yang mengatakan tak boleh gas Quran, jadi ada wudu. Jadi nak baca Quran tak ada masalah. Walaupun tak ada wudu, nak baca Quran tak ada. Yang dihalang daripada baca Quran, iaitulah orang yang berjunub. Junub je tak boleh. Orang dalam haid pun, kalau darurat. Banyak dah boleh. Masalah haid tak sampai lagi dah. Jadi kita sampai-sampai kita bicara. InsyaAllah ta'ala. Jadi,
Kalau Quran tu tafsir banyak, jadi kita boleh bawa dia. Tafsir banyak. Ni orang tanya ni, Quran hak sisi lagu mana? Hak juzu, tu Quran juga. Hak surah Yasin saja, itu Quran juga. Sama sekali dia hak surah-surah pendek-pendek dia pun itu Quran. Hak tak apa je, dia bercakap sudah dalam satu buah kitab tu campur di antara ayat Quran dengan tafsirnya, dengan huraiannya, dengan muqaddimah, dengan gawa yang menyebabkan ayat terlebih sikit daripada penjelasan. Maka itu boleh kita bawa di mana-mana. Tanpa ada wudu. Cuma yang tidak bolehnya kita sentuh ayat dia. Jelas lagi kita situ. Habislah. Perkara yang tak boleh kita buat dalam keadaan kita berhadas ataupun tidak ada wudu. Hak tu wajib lah. Tapi hak baiknya, sunatnya kita ada wudu ni. Ada sokmok lah. Nak buat gapo pun, nak berzikir pada wudu nak. Tapi perkara asasnya, hak 4 perkara, 3 perkara ni, dia itulah asas hak tak boleh kalau tak ada wudu. Tak boleh buat benda ni. Yang ada semaya kalau tak ada wudu. Warung, beraji, setara mana pun tak ada wudu, tak boleh semaya. Ada macam kalau tak ada air, dia betul mesti ada taharah. Cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna dengan fardu-fardunya, sunat-sunat muakkad dan penjelasan berkenaan kelebihannya serta kelebihan sembahyang selepas daripadanya. Jadi hadis yang kita nak baca ni dia kenal dengan nama hadis Osman. Hadis Sayyidina Osman ni radhiyallahu taala anhu arda, dia cerita kepada kita bagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia tidak pisah hak ni sunat, hak ni fardu, hak ni rukun, mana dia tak pisah, diriwayat semua sekali. Ramai sahabat-sahabat yang bila cerita tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang cerita tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia riwayat. Seorang sahabat dia kata ramaktu salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramaktu maknanya aku kasih benar. Lagu mana Nabi kita semaya? Ada seorang nama Malik Ibn Huwairis, dia mari jalan kampus saya dia. Dia kata mana musalla Pak Umpaya dia. Dia kata aku kena semaya ni. Mana bukan waktu dia nak semaya lagi. Tapi aku nak semaya sini, nak tunjuk kau kampus ni bagaimana semaya aku tengok Nabi buat. Jadi setiap sahabat tu sangat-sangat apa ni, jaga sungguh. Pasal Malik Ibn Huwairis radhiyallahu taala anhu, dia duduk di Madinah 20 hari, duduk mengaji dengan Nabi, belajar dekat anak kelik kampus dia. Nabi kata, "Usallu kama ra'aitumuni usalli." Malik musmaya supaya mana mu tengok aku maya 20 hari sini, membuatlah lagu tu. Tu cerita hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Insya-Allah bila bapak maya nanti kita jelas kita. Tapi nak ayatnya Malik ni bila Malik jalan pula kampung orang lain, dia kata aku bukan nak semaya ni, mana bukan kata dia tak semaya dulu ke asal kita. Tapi aku nak semaya ni, nak tunjuk kepada orang kampung ni, ini cara hak Nabi buat. Orang sejak sahabat, pasal mari tabi'in, mari pula ulama-ulama, masing-masing nakal apa ni amalan wudu, amalan semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya nak wayak ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua cara-cara tak ada lagi tak berlaku dah. Ada dalam hadis. Semuanya jadi perbezaan sedikit tu, yang itulah perbezaan dalam menerima hadis. Ada sebagai ulama dia tapis dulu hadis yang dhaif, ada sebagai ulama dia tasahul. Hadis dhaif pun dia kata oleh kerana ni hadis walaupun lemah dari sana, dia hadis juga. Masuk. Itu yang jadi ada sedikit-sedikit ke perbezaan di antara mazhab ni lagu ni, mazhab ni lagu ni. Masing-masing nak wayak wuduk Nabi, nak wayak salat Rasulullah, semuanya cara pendekatan. Hak ni tasih, kecuali hak sahih. Hak ni orang kata lega sikit. Boleh pakai kau. Jadi demikian dalam wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman dia riwayatlah dia cerita. Dia riwayat ke kita, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah meriwayatkan dalam sahihnya daripada Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Utsman satu hari beliau meminta air untuk berwudu. Utsman kata, "Mari air, aku nak ambil wudu." Lalu menuangkan air dari bekas air tersebut untuk membasuh tangannya, kedua tangannya 3 kali. Jadi Sayyidina Utsman ambil air ni, basuh tangan 3 kali. Basuh tangan ni bukan basuh tangan rukun. Basuh tangan sebelum berwudu. Basuh dulu tangan. Mana ambil air, cebok, basuh luar tangan. Ingat satu-satu itu, tanda nomor 1 itu. Kemudian berkomo-komo. Komo pula. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan. Hak
sini tak royak. Air mana? Ada sebahagian riwayat lain daripada Sayyidina Uthman, dia kata Nabi kita habis air, terus air yang sama juga masuk dalam itu. Lepas tu dia buang balik. Ada yang katakan air lain. Jadi yang pentingnya, perbuatan itu asalnya berkomo. Sama ada air yang sama atau air lain, mesti berkomo 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali, lepas tu tiup balik, buang air balik air. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Lepas tu barulah. Di situlah baru dia mula basuh muka 3 kali. Ada lagi 3 riwayat ni. Ada riwayat lain mengatakan Nabi kita baca bismillah. Tambah sedepan lagi untuk menyempurnakan riwayat-riwayat ini. Dia Nabi kita baca bismillah. Semuanya bismillah sewaktu nak basuh tangan. Bismillah. Lepas tu yang nak ambil wuduk di luar daripada tandas. Pasal nak baca bismillah. Bismillah. Baru basuh tangan 3 kali. Baru berkomo, masuk air dalam hidung, barulah dia niat, aku ambil wuduk waktu basuh muka. Jadi niat pun tak ada. Selepas berniat, basuh muka, bersama dengan basuh muka 3 kali, dan kedua-dua tangannya hingga ke siku. Menurut riwayat yang lain, kemudian beliau membasuh tangan kanannya 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya 3 kali. Maknanya, dia basuh tangan kanan dulu 3 kali, lepas tu baru basuh tangan kiri 3 kali. Hal yang sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat. Ada tukar boleh. Tangan kiri dulu boleh. Tangan kanan. Boleh. Tapi makruh. Tidak sunnah. Asalnya sah wudu. Tapi kita tak salah. Kita nak hak Nabi buat. Kemudian beliau menyapu kepalanya. Dia tak payah menyapu pada lagu mana. Dalam riwayat lain, kita ada bawa ni kan, sapu kepalanya. Lalu air basuh air tangan gini. Masuk tak panggil atas kepala, tu taruh ke belakang gini. Sapa ke belakang, buat mari gula sudah pesap. Habis. Itu mak Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam buat dalam riwayat yang lain. Cuma Sayyidina Uthman sini, dia ringkas cerita dia. Orang yang nak jadi riwayat daripada Uthman pula, orang yang Uthman ambil wuduk. Jadi riwayat lain mentafsirkan, basuh kepalanya lagi ni. Tak ambil air gini, tak. Sudah belakang, masuk balik ke bawah. Pasal, masa pergi kau ni, air ni turun kau, bumi alik ni. Bila orang klik mula, dia bagi dia turun kau, kau alis belakang ni, alas terdepan pula. Air basuh air tu, dia kena belakang. Segala rambut kita, bulu-bulu yang ada di atas kepala. Kemudian membasuh kaki 3 kali. Menurut yang lain, beliau membasuh kaki kanannya 3 kali. Kemudian membasuh kaki kiri 3 kali. Menurutnya basuh kaki 3 kali, air 3 kali. Kepala tak banyak. Ada banyak berapa kali kepala. Maknanya, sekali saja basuh kepala. Hapus sekali. Kemudian berkata, lepas habis dia basuh kaki 3 kali, kaki kanan dulu, kaki kiri. Kemudian berkata, apa dia berkata? Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Aku tengok Nabi kita wudu supaya aku buat tadi. Aku berlakon pada kamu tadi, ini aku buat. Kalau ada di apa ni? Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala dia kata, dia buat lakonan nak suruh orang tengok lagu ni. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kata dia, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wudukku ini, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil wuduk seperti wudukku ini, kemudian dia sembahyang. Dia sembahyang 2 rakaat dalam keadaan dia tidak bercakap mengenai perkara duniawi di antara keduanya. Di antara wuduk dengan sembahyang. Mana lepas pada wuduk tu tak buat, pakai naik sembahyang. Sama ada sembahyang sunat ke sembahyang fardu, apa dia jadi? Maka Allah mengampunkan dosanya. Dosa-dosa dia telah lepas, dia telah dosa-dosa kecil yang kita buat panjang hari tersebut. Itu kelebihannya. Kalau kita ambil wuduk dengan sempurna, dosa pun terampun, gugur segala dosa kita di akhir titisan air yang terakhir. Habis itu. Sangat salah kelebihan wuduk yang kita amalkan ini. Habis dah kita buat wuduk, pada ini kita akan masuk bab menyapu 2 khuf. Khuf di mana boleh. Menyapu 2 khuf ni lagu anda pula. Erti 2 khuf ialah 2 kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi buku lali kedua-dua kaki. Maknanya khuf ni
Macam kasut juga dia buat dengan kulit. Siapa agak tutup kuku lagi. Macam stokin lah. Stokin, dia dibuat daripada kulit. Itu nama dia khuf. Hukum erti dua buku lali ialah dua tulang yang timbul yang merupakan pemisah sendi antara kaki dengan besi. Kena dah tu. Kamu ada si ilmiah dia kenapa yang tarik dia tu. Hukum menyapu khuf. Lakukan apa hukum dia. Menyapu khuf merupakan rukhsah. Rukhsah itu bahasa Arab. Maknanya keringanan yang harus dilakukan oleh golongan lelaki dan perempuan dalam semua keadaan. Sama ada musim panas atau sejuk, ketika musafir atau mukim, dan ketika sehat atau sakit. Ia adalah ganti kepada membasuh dua-dua kaki ketika berwudu. Mana kita sapu? Menyapu khuf merupakan rukhsah. Mana apa rukhsah? Keringanan. Allah Ta'ala bagi kelonggaran dalam syariat ini yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dua-dua boleh. Kanak-kanak pun boleh dalam semua keadaan. Sama ada musim panas atau sejuk. Kalau musim sejuk memang sejuk lah nak tubik kaki tu. Tapi kalau musim panas pun boleh ketika musafir atau mukim. Dua-dua keadaan boleh. Di rumah kita pun boleh. Buat semalam nak pasal kaki hari ni. Ambil wudu siap-siap, pakai khuf, kaki situ, habis itu. Tak payah buat kaki. Ambil wudu 4 kali buat itu, siapa-siapa kata khuf. Itu kelonggaran dia panggil. Ketika sihat atau sakit, dua-dua boleh. Ia adalah ganti kepada membasuh kedua-dua kaki ketika berwudu. Dalil harus menyapu khuf lagunan. Dalil harus menyapu khuf ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, dia kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buang air kecil. Kemudian baginda berwudu dan menyapu di atas kedua-dua khuf. Ada riwayat lain, lepas Nabi kita berwudu, ada sahabat Nabi sabut kaki khuf dia ni. Aku nak basuh kaki. Nabi tak payah sabut lah. Aku masuk tadi selepas ambil wudu yang pertama. Itu syarat dia nanti. Dia akan sebut syarat. Disyaratkan menyapu kedua-dua khuf dengan 5 syarat. Syarat nak pakai khuf ni ada 5. Yang pertama, kedua-duanya dipakai setelah berwudu yang sempurna. Maknanya nak pakai khuf ni selepas kita ambil wudu. Ambil wudu dah basuh kaki siap-siap, kering dah kaki kita, barulah kita pakai khuf. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu warda. Dia berkata, aku bermusafir bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi kita wudu, aku telah tunduk untuk mencabut kedua-dua khufnya. Lalu baginda bersabda, biarkan kedua-duanya itu. Sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas kedua-dua. Nabi kita sapu. Terus cara. Masa aku pakai tadi dalam keadaan sudah bertaharah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kedua-duanya menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh. Kena basuh tutuplah kau. Tak ada buku lagi sampai 7 kaki. 7 jari kena tutup. Kerana kedua-duanya tidak diamalkan khuf kecuali dalam keadaan demikian. Tak nama khuf kecuali dia tutup semua sekali anggota wudhu kaki. Yang ketiga adalah keduanya tahan daripada dimasuk air ke dalam kaki. Maknanya jangan khuf cari lah. Kena khuf molek. Manakala kita sapu atas kaki itu pelocor masuk dalam itu, baik masuk dalam. Gitu keadaan. Kecuali di bahagian jahitan. Manakala jahitan itu globesi, boleh sembuh air, itu dimaafkan. Yang keempat adalah keduanya kuat dan lapar. Jangan kuat, kodi-kodi, nipis-nipis, tarik tak boleh. Sehingga boleh berjalan berturut-turut sehari semalam bagi orang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Nak suruh boleh 3 hari 3 malam jalan. Pasal kalau cari, buka kaki, batal lah. Kena basuh lah. Itu syarat dia nak suruh berjalan tu boleh kata dia. Yang kelima, kedua-duanya adalah suci. Sekiranya ia diperbuat daripada kulit bangkai, maka dia adalah kulit bangkai yang telah disamak. Sebagaimana dalam perbincangan lalu,
bahawa kulit pakaian yang dia sama adalah suci. Mana kulit tu kena sama setiap. Kena ada jenis khuf yang boleh pakai. Kenal lah kita dah. Top K buat daripada kulit. Habis juga. Kalau tidak kulit pun buat daripada plastik. Rupa juga. Tempoh menyapu khuf. Cara-cara dia ke yang belakang. Kita ambil tempoh dulu. Tempoh bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. Manakala kita pakai khuf ke 10 pagi tadi, 10 esok batal. Kena sabu, ambil wuduk lain, sudah basuh wuduk pula, masuk dia. Baru tak apa. 24 jam pula. Bagi orang yang musafir, 3 hari, 3 malam, tak payah buka khuf dia. Tak payah buka. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Shuraih Ibn Hanik katanya, aku telah datang menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kerana bertanya tentang menyapu di atas kedua-dua khuf. Aisyah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masalah ini. Tengok. Aisyah ni isteri Rasulullah. Faqihah. Seorang yang alim, orang panggil alimah. Seorang yang salah seorang daripada ulama besar di zaman sahabat. Tapi ada masalah tertentu, dia transfer kepada Sayyidina Ali. Dia tanya Ali, Ali bijak aku. Nak ayatnya betapa tawaduknya para sahabat. Ali dalam masalah ini, dia sudah tanya orang lain pula. Dia tidak nak berebut jawab. Berbeza dengan zaman ni, mufti zaman ni, mufti biasalah. Okey, mufti rasmi, orang panggil mufti sedikit-sedikit. Tanyalah berapa berebut, mereka nak jawab. Tak tahu pun nak jawab juga. Itu jadi masalah kita. Dia timbul selalu dalam masyarakat kita ni. Pasal, bagi nak jawab lah. Kalau tak tahu pun, nak jawab juga. Tengok zaman sahabat. Kita nyali dia lebih tahu lagi dalam masalah ni. Pasal Ali musafir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamanya dia lebih tahu. Kerana dia telah bermusafir bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata Ali duduk jalan sama dengan Nabi. Dia tahu lagu nak pakai khuf. Lalu aku bertanya kepadanya dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali berkata, Rasulullah telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapu khuf bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Sesiapa yang memulakan sapu ketika bermukim, kemudian dia musafir. Mana waktu kita pakai khuf tadi, kita duduk rumah. Tiba-tiba petang ni orang ajak pergi Kuala Lumpur. Main Kuala Lumpur boleh? Naik tak kira dia pergi. Khuf kita tu nak jadi musafir kan nak jadi mukim. Boleh tukar daripada sehari menjadi 3 hari ke lebih. Maka jawapan dia, sesiapa yang memulakan sapu ketika bermukim. Kita niat sapu hari tak pergi mana-mana. Nak duduk kapun ni. Tiba-tiba orang mari hari ajak ni. Kemudian dia musafir, maka dia hanya menyapu sehari semalam saja. Tadi lebih orang. Pasal dia tak ada niat, jadi niat dengan mukim. Tadi suka. Tadi tak tukar channel dia panggil. Dan sesiapa yang memulakan sapu ketika bermusafir. Dia musafir, jalan ada sapu. Sapu ni dia musafir, nak pergi dah ni. Teket pun ada siap dah. Kemudian dia bermukim. Sampai di airport tak ada teket. Teket dia nyempat saja umpamanya. Dia tinggal rimpas kau. Maka dia adalah menyempurnakan sapu sebagai orang bermukim. Tak lagi juga. Kau tadi, sebab asal niat gitu. Kau ni niat gitu tapi tak jadi. Kena undur balik. Kau ni kena undur gelik. Kau ni tak dilacak. Tak dilacak. Nah, itu kayak tu. Dia lebih ambil kau lebih. Kau lebih kurang lah. Tak segi panjang. Jadi, hendaklah dia menyapu sapu sebagai orang yang bermukim, iaitu sehari semalam juga. Kerana hukum asal bagi seorang itu adalah bermukim. Dan sapu khuf itu adalah satu rukhsah. Rukhsah itu makna kelonggaran. Oleh itu, dalam jalan berikhtiar. Ikhtiar ini makna apa? Mengambil sikap berjaga-jaga, berhati-hati, adalah perlu dan diutamakan. Jadi, lebih baik kita undur late, tosolah sapunya, cukup hari malamnya berhenti, baru start semula kalau kita musafir. Bila ke tempohnya bermula? Dia ada tempoh pula. Tempoh menyapu khuf bermula apabila berlaku hadas. Selepas memakai kedua-dua khuf.
Oleh itu, sekiranya seseorang berwudu untuk sembahyang subuh, kemudian dia memakai khuf, selepas itu dia berhadas ketika matahari terbit, maka tempoh bermula adalah dikira daripada matahari terbit. Bukan kira daripada pakar. Tempoh dianya, nak start hari malam yang ketiga, hari 3 malam ni, start hadas yang pertama. Jelas kata tu. Bila nak start, hadas yang pertama berlaku. Mana kita basuh kaki tadi, pakai khuf waktu main subuh. Lepas main subuh, kita tak ada kau apa, dia relax. Pukul 10 pagi barulah batal wudu. Maka, dikira 10 pagi itu baru tak masuk kira-kira. Sehingga mana kita boleh bakar sampai 10 pagi esok. Bukan sampai subuh tadi. Ini penjelasan dia. Cara menyapu khuf. Sapu yang dituntut diperlukan ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khuf. Dan tidak memadai jika disapu di bahagian bawah kedua-dua khuf. Abu Daud tengok nombor 1 bawah. Dalam footnote dia panggil itu. Abu Daud telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Ali bin Abi Thalib bahawa dia berkata. Ali ulah dalam masalah khuf dia kata apa? Kalaulah agama itu hanya dengan pendapat akal semata-mata, nascaya di bahagian bawah khuf lebih layak untuk disapu daripada di atasnya. Dan sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di bahagian atas kedua-dua khuf. Ali royak kepada kita apa dia? Kalau agama ni, perjalanan agama ni kira dengan otak kita. Maka khuf disapu dari bawah ni lebih baiknya. Waktu Nabi bayar sapu bawah. Tapi agama ni bukan boleh pakai otak kata Ali. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas basuh muka basuh apa ni? Sapu kepala, dia ambil air dia, dia sapu tadi. Buat gini. Sapu atas. Sapu di atas sini. Kecil. Waktu Ali kata kalau agama dengan otak, ni hak patutnya sapu. Cuci lagi sana. Dia sapu sini. Nah, atas bawah, ambil atas. Mudah. Jadi jelas kepada kita dua perkara ni. Yang pertama hukum sapu khuf atas. Yang kedua, agama ni bukan boleh kira dengan otak kita. Kena kira dengan dalil hak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru boleh buat. Baru dia kata ni ibadat ni pasal Nabi buat. Kalau rekod-rekod sendiri, tak jadi. Menambah-nambah ke sendiri dah. Okey, rekod tambah ibadat ke? Tukar nama Islam kepada nama lain ke? Tambah nama. Tak boleh kira kat atas. Semua tu adalah termasuk dalam menggunakan otak untuk agama. Tak boleh. Disunatkan menyapu bahagian atas dan bawahnya dalam bentuk garisan. Iaitu meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka, bercerai, di bahagian hadapan atas kaki. Dan jari kirinya di bahagian bawah kakinya. Kemudian dia menarik dengan kanannya ke belakang dan menolak tangan kirinya ke hadapan. Lagu meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka atas, di bahagian hadapan atas kaki. Dan jari-jari tangan kirinya dia bahagian hadapan bawah kaki. Dia tutup. Kemudian menarik tangan kanannya ke belakang dan tangan kirinya tolak ke hadapan. Tapi naknya, basuhnya ada di atas. Masuk. Khuf. Semua sunat dia kata sapu. Sapu yang dituntut di fardu ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas. Waktu fardu, sapu atas sapu. Kalau tersapu bawah tak apa, tapi sunat menyapu bahagian atas dan bawah. Jelas. Pasal Nabi kita, Ali kata, dia tengok Nabi sapu di atas. Perkara-perkara yang membatalkan sapu. Terdapat 3 perkara yang membatalkannya. Pertama, mencabut kedua-dua khuf adalah salah satu daripada keduanya. Atau kedua-duanya tercabut adalah salah satu daripada keduanya. Sama ada kita cabut atau tercabut. Batal. Kalau dia nak pakai sambung mula tak boleh. Kena sawakat, kena ambil wuduk lain baru pakai mula. Sebelum kaki, kalau cabut sebelum, batal juga. Tak boleh terbuka kaki. Dia terbuka, dia masuk angin. Masuk angin tak boleh, kena masuk lain. Kalau kita dia masuk angin. Yang kedua, tamat tempoh sapu. Batal lah dia. Tempoh sapu semuanya, hari semalam dengan 3 hari 3 malam. Apabila tempohnya tamat dan dia masih dalam keadaan berwudu, maka dia hendaklah mencabut kedua-dua khufnya
dan membasuh kedua-dua kakinya, kemudian dia boleh memakainya kembali. Boleh. Cabut basuh kaki saja, boleh pakai pula. Sekiranya tempoh tamat dalam keadaan dia tidak berwudu, maka dia hendaklah berwudu, kemudian memakai kedua-duanya kembali jika ingin berbuat demikian. Saya kata tidak. Kalau kita habis tamat tempoh, expired date dah dipanggil, istilah lagi. Dalam keadaan kita berwudu, semua laguan. Kita buka tu basuh dia saja ya. Pakai balik. Tapi kalau tamat tempoh semua sekali, wudu tak ada, tak boleh. Buka, ambil wudu semua sekali, barulah pakai dia. Jelas. Yang kata tu pakai, belajar apa tu pakai jangan. Jumpa tanya sejuk. Nak pakai. Dia sejuk ni dua, salah satu daripada kita gina sejuk atau pada make up dia lu sejuk. Orang make up dia kena air, pokok macam kena kap. Apa tu? Tak ada main. Ramai ada make up ni ada bakal. Jalan kita jumpa. Yang ketiga, berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Apabila dia diwajibkan mandi, maka hendaklah dia menanggalkan kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya kerana menyapu di atas khuf adalah ganti kepada membasuh kaki ketika wuduk sahaja, tidak pada mandi wajib. Oh, lapar nak basuh lakuan tu. Beradu habis dah letak lagi apa? Dia mandi pakai atas apa? Okey, mandi nak gantung kaki. Jadi mana sabar dah kena buka lah untuk mandi. Jadi khuf ni boleh sapu untuk wuduk sahaja. Namun dia mau mandi, dia kita gantung kaki ini masuk ke bawah. Jadi lagi tu. Al-Imam At-Tirmizi dan Nasai telah meriwayatkan lafaz hadis oleh An-Nasai daripada Safwan Ibn Assal. Safwan Ibn Assal, jangan baca Ar-Rumi itu, asal gitu, Assal namanya. Bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami bermusafir supaya menyapu di atas khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari. Jika batal wudu disebabkan oleh buang air besar, kencing dan tidur. Kecuali jika disebabkan janabah. Maka amanah apa janabah? Berjunub. Maka wajib ditanggalkan kedua-dua khuf. Janabah merupakan di antara perkara yang mewajibkan mandi sebagaimana yang akan dijelaskan nanti insya-Allah taala. Jadi habislah kita sapu atas khuf. Lepas ni kita nak sapu di atas semin. Semin ataupun balut teruka. Ini penting. Khuf dia di ta'amawi guna sini. Tapi hal ni bahaya. Kalau pergi hospital kena. Paling tidak boleh tepek atas tangan kita ni. Tempat nak lupa nak masuk ubah. Masuk air. Itu paling ringkas di hospital. Dia paling bijak. Doktor ni pun, dia pun air. Itu yang ubat dia. Itu dia mengatakan lagu apa ya, doktor ini masuk air saja orang sakit. So, dia kata apa? Dia waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Saya kata aku hidup manusia ni jadi pada air ni. Segala benda hidup ni, mesti banyak pada air. Orang sakit taruhan apa pergi, nak buah air. Kena 2 botol, kan ada klik. Sini jadi, tak payah lebih-lebih. Buah air. Dia tak masuk di buah air. Kau ketara sangat kalau di Mekah. Tanya orang Musi Haji. Nak pergi ni pusponok kereta. Nak ambil lah. Kena 2-3 botol. Macam mana? Boleh jalan. Nampak ketara. Al-Jabair dan Al-Afaif. Gapa dia mana? Jabair dan Afaif. Ini gapa dia. Al-Jabair jamak kepada kataan Al-Jabirah. Yang bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang patah bagi mengikat atau membalutnya. Jabair ni ikatan. Kalau kita letak di atas anggota yang patah ataupun yang apa ni, dia sakit, kita ikat dia. Itu mana jabirah. Belang. Belang orang panggil Nabi. Ataupun kalau di hospital dia panggil semin. Semin yang putih. Itu mana jabirah. Al-Afaif ni jamak pada pasal Asabah yang bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang luka bagi menjaganya daripada kotoran-kotoran hingga ia sembuh. Manakala orang luka, tak kata dia tak belah, tak bersemi, tapi dia pun baru luka. Jadi boleh tidak kita sapu lah.
Ini perbincangan kita sangat penting. Kerana berapa lama awet tak semaya, kerana ada benda ni atas anggota dia. Anggota wudhu dia. Oleh kerana Islam adalah agama yang memudahkan, maka ia telah mengambil berat dalam masalah ini, di mana Islam telah mensyariatkan beberapa hukum yang menggabungkan antara menunaikan ibadat dan menjaga keselamatan manusia. Mana Islam ni, Allah Ta'ala stop depan sekali, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Saya kata, aku tak jadi ke atas kamu ni, dalam agama ni, haraj. Kesusahan, kepayahan yang kamu tak boleh tanggung. Tak ada saya. Saya sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak taklif. Tidak berat ke atas hamba dia, kecuali sekadar apa yang dia mampu. Jadi bila bertimbul dalam masalah ni, maka rubiklah hukum yang kita nak baca. Hukum al-jaba'i dan al-afa'id. Pesakit yang ditimpa luka atau patah. Kadang-kadang berhajat kepada meletakkan ikatan, balutan dan ubat di atas tempat luka atau patah, dan kadang-kadang tidak memerlukan. Mana ada waktunya kita kena letak ubat, kena baru, letak. Ada kadangnya orang patah, kena belah. Ada setiganya, luka saja tak payah, tak boleh nak baru. Ada berapa keadaan tersebut? Kau tak ada? Ada. Sekiranya tengok boleh. Keadaan ni pasti kita pasal hukum. Sekiranya perlu meletakkan balutan. Mana luka ini kuat. Terbakar apa. Aksiden ke luka kuat. Kena baru. Maka ketika itu dia wajib melakukan 3 perkara. Mesti ada buat 3 perkara ni. Yang pertama membasuh bahagian yang selamat. Yang tidak sakit. Pada anggota yang luka atau patah. Basuh. Yang kedua menyapu seluruh barutan atau ikatannya. Maknanya kalau kita baru di lengan ni, baru. Waktu nak wudu, kita kena basuh dulu muka. Muka tak ada ikatan, tak ada baru. Basuh juga tempat yang baru di mana, lengan. Kita kena basuh tangan, apa ke mana boleh. Basuh. Yang kedua, menyapu seluruh barutan atau ikatan. Tepat ada semi sini ni, kita sapu. Ambil air, sapu dah saja. Sapu. Jangan guna air banyak, jangan basuh. Lama buruk pula. Semi tu jadi, masuk air jadi busuk pula. Tempat luka kita, belah kita tu. Ataupun, orang hospital bagi tahu, sebahagian daripada alat ni, kalau guna air banyak, dia jadi lembek. Punah pula. Lepas tu dia kata, kita sapu ya. Ambil air pada basuh tangan, sapu atas kepala luka. Ataupun kalau sini ada luka jauh. Jadi kita ambil air, sapu atas swasta tu. Lepas kita bagi tahu kepada orang hospital, dalam kursus-kursus, minta misi, jangan tepek atas tempat luka, tempat nak kaki, nak pergi, jauh je, kecuali sekadar keperluan saja. Kalau dia buat banyak, nak jauh, nak banyak ni je. Kalau dia tepek 2 inci cukup dah, ataupun besar ni cukup dah. Tiba-tiba dia kita tepek besar ni, maka dia betul-betul. Kerana menghalang tempat orang nak berwudu. Ni dia pasti lah doktor misi. Dia kena backup juga. Dia kena ada backup juga dalam melaksanakan tugas dia. Dia kita orang tahu kita kena bayar. Jangan besar kau ni yang nak wudu. Kalau hak ni tak ngaji tak, dah wudu kau pasal sakit. Saya kata aku dia tak mati yang nak bayar. Kita boleh jawab gitu. Ini pun bayar juga. Bila dia tak awak dia ada. Jadi biar dia buat tepek sekadar keperluan saja. Jangan lebih daripada itu. Semua orang maunya cakap lagi cakap benda nak tinggi ya. Tak payah duduk kadang-kadang. Nah, kalau faham ambil wuduk ni mari nak tepek banyak mana pun dah. Boleh tak? Umpamanya mandai nak tidur takut kabut. Sudah kita semaya isya ambil wuduk oleh apa panggil isya. Mari ni nak tepek banyak mana pun tepek. Tak apa. Tapi waktu nak bayar itu kurangkan. Kurangkan. Mana kalau kelas tak kita boleh soyok dulu. Kat mana boleh buka. Lepas tu mesti tepek mula. Yang ketiga, bertayamum sebagai ganti membasuh bahagian yang sakit. Apabila sampai kepada anggota tersebut ketika berwudu. Jadi dalam pendapat ni, ada 3 cara. Lepas basuh, sapu. Lepas sapu dia kata bertayamum juga. Tayamum.
Ganti daripada hak kita basuh tadi. Jadi berat kat sini. Sehingga kalau ikut turun dari mazhab Syafi'i hak pendapat ni, kalau orang kena 4 anggota wudu ada baru dah dia kena tayamum 4 kali. Di muka ada baru. Basuh. Sudah basuh sapu. Sudah sapu tayamum. Baru pindah ke tangan. 4 kali. Maka ini satu keberatan yang sangat berat. Orang tengah sakit. Kita suruh suruh dia tayamum 4 kali. Macam mana keadaan? Menyusahkan. Saya kata tayamum itu cukup sekali untuk menyelesaikan. Pasal tu ada pendapat dalam Syafi'i juga. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Majmu' dia. Dia kata cukup sekali ya ganti. Mana lepas kita sapu pun, sesuatu dulu tayamum lagi, kita terus sapu lagi mana-mana tempat kaki pada kita sapu. Kemudian di akhir sekali barulah kita tayamum. Ganti mana-mana tempat yang dia tak kena air tadi. Jelas. Mana ada pendapat Syafi'i? Kena tayamum sekali dengan tempat tu. Mana kalau setiap 4 anggota wudu yang ada baru belakang, kena berapa kali tayamum? 4 kali tayamum. Ada pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan kena tayamum sekali je. Bila sudah semua sekali ambil wudu tadi, sekarang tayamum sekali untuk ganti semua tempat-tempat yang tak kena air. Tak kena air. Baik. Oh, dia tak banyak. Kita banyak lalu. Pendapat lain pula daripada Syafi'i. Daripada mazhab Syafi'i, dia kata kalau kita tempat kita sakit ni sudah dibalu, sama ada dengan semi atau dengan plaster, dengan kukuh, dan kita telah sapu atas dia, maka kita tidak perlu lagi pada tayamum. Kerana tidak ada dua ibadat, dua taharah dalam satu ibadat. Tak ada dua taharah dalam satu ibadat. Sudah ada taharah basuh. Sudah ada taharah sapu. Kenapa lepas pada sapu? Kena ada satu taharah lagi dipanggil tayamum. Ini dipanggil campur dua taharah dalam satu ibadat. Tidak ada dalam kaedah syariat. Jadi pendapat yang hak ni dalam mazhab yang mengatakan tidak ada dua taharah dalam ibadat ini, bagi pandangan hak kita duduk mengajinya, inilah pendapat yang sangat yang kuat, yang bertepatan dengan maqasidus syariah, yang meringankan kepada orang dalam keadaan sakit. Kalau kita benar dia sapu dah atas luka dia, kenapa kita suruh dia tayamum lagi? Jadi kalau tayamum sekali dengan sapu, mana kita sapu dua taharah dalam satu ibadat. Siapa kata sapu? Jelas kata jelas masalahnya. Kena bincang ni siapa saja. Boleh tanya selalu. Ya. Itu pandangan yang kedua tadi yang mengatakan tidak ada dua taharah dalam satu kes. Dua jenis taharah. Mana tayamum dengan air. Sedangkan air pun ada sini. Jadi itu pendapat itu yang kita duduk bagi tahu sekarang ini kepada pihak hospital pun tidak perlu kita jamak di antara dua. Tapi kalau nak jamak juga, ikhtiar ikut mazhab. Kalaulah orang itu berkemampuan, lebih baiklah daripada duduk fikir, duduk jaga-jaga, hubungan untuk tayamum pula ni lebih baik buat. Tapi kalau orang yang sudah tidak mampu, cukuplah dengan kita sapu atas dia ni. Sebab sudah sapu ni salah satu daripada undang-undang syariah dalam bab taharah sudah diterima pakai. Jadi pasal apa kena campur dua pula taharah satu dalam satu taharah. Dua dalam satu ibadat dua taharah. Itu jelas pada kita. Ya. Sekiranya balutan di atas anggota yang luka atau patah tidak diperlukan. Kalau tadi anggota kita patah atau luka sudah dibalut. Kes yang kedua ni, sekiranya balutan di atas anggota yang luka atau patah tidak diperlukan. Tak boleh nak balut. Tak payah balut dah betul kata. Kalau balut jadi bau umpamanya. Luka dalam maksiat. Maka dia wajib membasuh bahagian anggota yang sihat. Basuh hak sihat ni hak tak tak luka dan bertayamum bagi menggantikan bahagian yang luka sekiranya dia tidak boleh membasuh tempat sakit luka tersebut. Hal ni jelas. Hal ni tak ada masalah. Hak ni, kalau luka tu tidak dibalut. Nak mampu atas dia pun tak boleh. Dia untuk kata, tak boleh kena air sikap pun. Jadi pada masa tu, kita basuh hak suci, kemudian kita tayamum. Ganti daripada basuh.
Ni tak sapu dua ni. Pasal tak sapu lagi. Tayamum terus. Kalau jelas tak masalah. Nampak? Kalau tadi sudah sapu dah. Dia suruh tayamum pula. Ni tak sapu ni. Sebab dia tak tahu. Nak pakai dengan air tu tak boleh. Itu. Cuma timbul lagi satu soalan. Lagu mana? Kalau tempat tersebut di atas anggota tayamum ni. Tempat tak boleh kena debu. Macam mana kalau nak sapu? Dosin tempat luka. Kalau dia baru, kalau kita kata dia sapu dengan air, sesak masalah. Kalau kita suruh dia tayamum pula pun, boleh sapu atas ni. Tapi dalam keadaan ni, luka pun tidak, nak sapu air pun tidak, nak tayamum debu atas tempat luka, lagi bahaya, kena debu. Nak macam mana ni? Ini pendapat yang ketiga ini, dia kata kalau tak boleh guna juga, kita basuh kat mana boleh, dan kita tayamum di mana saja yang boleh. Ni, tak boleh. Kalau dia selengah ni, tak apa. Senang kita nak tayamum kalau duduk lengah ni. Pasal dalam tayamum ni, ada dua pendapat yang kita mari dalam masalah tayamum nanti, kita akan royak. Pendapat yang pertama, tayamum sampai ke situ. Pendapat yang kedua, tayamum dekat ni je. Dekat pergelangan tangan. Jadi kalau nyakit dia sini, kita apa tu dekat ni, dekat pergelangan tangan. Sebagaimana riwayat yang akan mari dalam penjelasan secara panjang detailnya, insyaAllah dalam bab tayamum, dia mandi dulu baru tayamum. Putuslah cerita. Tak apa, kita akan sambung lah. Mungkin kita pisah kita yang dulu. Baik. Sekiranya balutan di atas anggota yang luka atau patah tidak diperlukan, maka dia wajib membasuh bahagian anggota yang sihat dan bertayamum bagi menggantikan bahagian yang luka, sekiranya dia tidak boleh membasuh tempat sakit luka tersebut. Dia wajib mengulangi tayamum pada setiap kali sembahyang fardu, sekiranya walaupun sekalipun dia tidak berhadas. Mana kena ulang balik. Manakala anggota-anggota lain, dia tidak wajib dibasuh semula, melainkan sekiranya dia berhadas. Dia tayamum saja. Mana tempat yang tersebut. Masalah nak ulang tayamum balik ni, berapa kali semaya boleh maya satu tayamum? Ini adalah perbahasan kita, insya-Allah dalam bab tayamum nanti. Lah ni malam ni nak royaknya boleh sapu di atas anggota yang sakit. Ada masalah tak? Nak maya boleh maya tak kali-kali? Boleh tak nak maya? Tak terjadi dah sebagai kita lawatan kita hospital. Orang tua-tua yang dia fikir, baca pihak boleh. Nak maya tak boleh sebab anggota dia ada waya, ada balutan atas anggota. Jadi kita balut ya. Atas balut tu sapu air. Lepas tu maya. Jangan basuh. Balut. Sapu. Jelas ke tak jelas ni? Nak supaya hari ni royak. Kalau kita tu sakit pun, alhamdulillah kita boleh ajar orang sakit. Orang sakit ni ramah. Kalau tak ada rumah kita boleh cerita banyak. Dia cerita ramah. Kalau tak semaya pun, Allah Tuhanlah hidayah. Ramai juga dia orang cerita untuk semaya. Inilah satu perkara yang menyedihkan. Orang di saat akhir nak mati dah, kita semaya juga. Maka kalau hotak semaya, hotak tak semaya ni. Jadi, kau kuat lagi lah hujah dia. Dalil menyapu di atas Al-Jabair. Mana ke dalil dianya? Dalil ia disyariatkan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Jabir bahawa dia berkata, kami telah keluar bermusafir. Tiba-tiba salah seorang daripada kami, kepalanya terkena batu. Lalu lukakannya. Batu itu luka. Kemudian dia tidur dan ia bermimpi. Luka kepala mimpi pula. Dan apabila bangun, dia bertanya kepada para sahabatnya. Dia bermimpi yang menyebabkan berhadas besar. Dan apabila bangun, dia bertanya kepada para sahabatnya, adakah kamu dapati keringanan, keizinan bagiku untuk bertayamum? Jadi dia tanya sahabat dia, lagu mana aku ni? Luka kepala ni. Boleh tayamum ke tak? Sahabat pun tak dengar lagi hukum ni. Mereka menjawab, kami tidak mendapati keringanan untuk kamu berbuat demikian. Kerana kamu mampu menggunakan air. Kamu boleh guna air macam mana nak tayamum? Pandai apa dia dijawab sendiri. Tak boleh tanya, tutup guru ada sekali dengan dia tu. Lalu dia pun mandi. Orang itu mandi, kemudian mati. Muka kepala pecah. Kena air, mati kawan. Dia batu, apa jadi? Apabila kami sampai kepada Rasulullah, dia balik ke Madinah.
Kami menceritakan apa yang berlaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka telah membunuhkannya dan semoga Allah membunuh mereka. Nabi malu apa tak tanya ni panas-panas sendiri hidup hukum sendiri. Ni bahaya. Kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak tahu? Nabi malu apa tak tanya kalau mereka tahu. Masing-masing dia royak pendapat sendiri. Kawan ni pecah kepala. Sesungguhnya ubat kepada kesamaran atau kekeliruan itu ialah bertanya. Syifa'ul 'aib as-su'al. Nabi kata. Ubat segala penyakit tak tahu ni, tanya. Tu. Tanya pun kita tanya apa kosong juga. Tanya saya kok telefon dengan radio, jawab belakang lah kita. Kita ada ustaz-ustaz tu guru kita boleh percaya ilmunya, amanahnya dah. Kalau tidak, lebih tasak pada ni lagi. Nabi kata, apa tu tanya? Siapa mati kawan ni? Sesungguhnya memadai dengan dia bertayamum dan membalut lukanya dengan perca kain, kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh seluruh badannya. Nabi kata cukuplah dia basuh. Dia ditutup tempat dia luka tu, dia mandi di tempat lain, dia sapu atas tu, cukuplah. Itu tak masalah. Dia mungkin dia sudah mandi habis sampai mati diri kawan ni, apa? Jadi Nabi kita marah. Qataluhu. Dia mau dibunuh dia, qataluhu Allah. Maknanya Nabi bukan Nabi tu orang suruh kacau orang dia bunuh. Mana itu dia panggil uslub marah ni Nabi. Membunuh dia, tu yang bunuh. Maknanya beratlah cara dia ni. Pasal ni fatwa kalau bahaya. Fatwa tidak mengikut ilmu, tidak mengikut dasar kepada dalil-dalil nah ni. Ni bahaya. Tempoh menyapu di atas Al-Jabirah dan Al-Masahib. Menyapu di atas Al-Jabirah dan Al-Isabah, balutan, tidak mempunyai tempoh yang tertentu. Bahkan ia berterusan selama mana sakit keuzuran itu masih ada. Selagi buku kita duduk sini, doktor kalau tak dibuka, kita boleh sapu lah. Bukan macam khuf tadi. Khuf tadi sekat apa hari? Sekat 3 hari yang paling lama. Ni dah ikut 4 bulan. Ikut. Bahkan ia berterusan selama mana sakit keuzuran itu masih ada. Apabila sakit seperti luka dan patah telah sembuh, maka batallah sapu dan dia wajib dibasuh. Sekiranya tempoh sapu telah tamat, sedangkan dia dalam keadaan berwudu, maka dia wajib sama ada menyapu atau membasuh anggota yang terlibat, anggota yang dibuang balutannya, dan juga anggota wudu selepas anggota tersebut mengikut sebagaimana yang diwajibkan disapu seperti kepala atau dibasuh seperti kedua tangan. Maknanya kalau kita ada wuduk dah, doktor kata awak boleh buka ni, kita bolong dia. Dia pun kerak buat balutan kita ni, pada masa tu kita kena sapu lah. Kena basuh lah. Kalau tangan sapu, basuh. Kalau di kepala, sapu. Maknanya kena basuh. Mana terpatah dia ni bila dibuka balutan. Tapi kalau balutan ni tak terbuka, kita yang makna tak boleh hospital. Gigi doktor kata awak sepatutnya 3 hari lepas boleh buka balutan. Awak tak mari. Maka dia kena kotor 3 hari. Pasal dia tak pergi. Doktor kata marilah. Biasa kalau kita ni. Kalau boleh tarikh tu pergi. Tak pergi. Lepas orang tu kata, malah pasal nak pergi. Doktor kata awak 5 hari lepas boleh buka. Pasal apa tak mari? Maka oleh kerana dia sendiri yang melengah-lengahkan ni, maka dia kena bertanggungjawab. Dia kena kotor hak semaya dia 3 hari lepas. Hak dia tak pergi tu. Hak dia lekor. Itu. Tak ada nak main-main tadi, dia kata, tak apa, kita relax lagi lah. Muka bagi boleh sapu lah. Tak duduk lagi. Hukum ada pada Al-Jabair balutan sama saja, sama ada dia berkaitan dengan hadas kecil atau hadas besar supaya. Kecuali dalam masalah hadas besar. Sekiranya tempoh sapu telah tamat, seperti ia mandi wajib dalam keadaan berbalut, kemudian setelah beberapa hari luka atau patahnya sembuh, maka ketika itu dia hanya wajib membasuh di tempat yang dibalut sahaja dan tidak wajib membasuh seluruh badannya, berlainan dengan wudu. Wajib dibasuh atau disapu anggota yang dibuka balutannya dan anggota wudu yang selepasnya. Ini perbezaan yang berlaku dalam masalah ini. Orang yang memakai balut wajib mengqadhakan sembahyang sekiranya balutan tersebut berada dalam salah satu daripada keadaan berikut. Ini kena bincang panjang sikit. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Semua kita baca sekali lagi dulu. Apabila dia meletakkan balutan itu dalam keadaan tidak suci berhadas dan dia uzur,
Tidak dibenarkan membukanya. Ini berat.